murid-murid yang saya kasih sekalian, saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan mental block. Mental block tu apa sebenarnya? Okey, ibaratnya macam kita ada satu cawan, kan murid-murid sekalian, kemudian cawan itu terbuka, kita masukkan sebiji bola dalam cawan itu. Boleh tak bola tu masuk? Boleh. Sebab apa? Sebab mulut cawan itu terbuka. Bagaimana pula kalau kita tutup mulut cawan itu? Adakah kita boleh masukkan bola dalam cawan itu? Jawapannya sudah tentu tidak. Sebab apa? Sebab tertutup. Konsepnya sama. Bagilah apa sahaja kebaikan kepada diri kita. Tetapi kalau kita dah tutup kan dalam kepala kita dengan perkara-perkara yang negatif ataupun mental block ini, perkara kebaikan itu tidak akan masuk. Baik, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan mental block dan bagaimana apabila kita cabut satu persatu berkenaan dengan mental block ini, dia akan memberi kejayaan kepada diri kita. Yang pertama, apa dia? Jangan label diri kita ataupun bad image. Kenapa saya katakan jangan label diri kita? Murid-murid sekalian, apabila diminta untuk berubah, berbuat sesuatu dan sebagainya, kita akan kata apa? Oh, aku tak boleh buat. Oh, aku tak mampu dan sebagainya. Murid-murid sekalian, sebaik sahaja kita melabel diri kita, kita telah menjatuhkan self-esteem diri kita. Hakikat dan retinya, kita adalah merupakan seekor helang yang gagah, tetapi kerana kita merasakan bahawa kita tak mampu, kita dah jatuhkan nilai diri kita sendiri, maka hakikat dan realitinya kita bukan lagi seperti seekor helang, mungkin jadi seperti seekor ayam. Baik murid-murid sekalian, apabila kita bercerita tentang bad image, tolong jangan label diri kita aku tak boleh, aku tak mampu, aku tak kuat, aku tak handsome, aku tak cantik, bapa aku tak kaya macam bapa engkau kan, rumah aku tak besar. No. Murid-murid sekalian, yang memberi kejayaan itu ialah apa dia? Diri kita sendiri. Sebagai contoh, sebiji belon kan, yang menaikkan belon itu bukan rupa bentuk belon tu, Mira ya. Yang menaikkan belon ialah gas yang ada dalam belon. Kita letaklah apa sahaja gas yang sesuai dalam belon itu, insya-Allah belon itu akan naik. Sama juga dengan diri kita. Orang kata apa? Memberi ataupun menunjuk jalan kejayaan itulah diri kita sendiri. Bukan mak ayah kita kaya, bukan rumah kita besar, kereta mak ayah kita menjala dan sebagainya, bukan. Jadi murid-murid sekalian, tolong jangan label diri kita dengan perkara-perkara yang negatif. Bila disuruh, insya-Allah aku mampu dan insya-Allah aku boleh belajar. Yang kedua, bad environment ataupun persekitaran yang tidak membantu. Sebagai contoh, apakah persekitaran yang tidak membantu itu? Seperti media sosial, kan, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang kita berada di kawasan yang negatif ataupun kita berada di kawasan yang toksik. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita berada dalam kawasan yang toksik kan, disuruh oleh kawan-kawan, contohnya kita nak belajar, tak payahlah kau belajar dan sebagainya, kita patut keluar daripada persekitaran yang negatif itu. Kita cari satu persekitaran yang positif untuk orang kata apa, menaikkan semula diri kita. Saya teringat kepada satu kisah, Mira, kan, kisah dulu yang bagaimana seorang lelaki telah pun membunuh 99 orang. Saya rasa Mira pun pernah dengar cerita tu kan. Dia dah bunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, katakan, "Tuan, saya dah bunuh 99 orang. Adakah saya akan taubat saya akan diterima?" Jawapannya, "Tidak," katanya. "Engkau akan dimasukkan dalam neraka." Akhirnya lelaki itu bunuh orang alim itu, menjadikan telah membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang alim yang lain, "Tuan, saya dah bunuh 100 orang. Adakah taubat saya akan diterima?" Apa kata orang alim itu? "Boleh, dengan syarat kau kena pergi ke satu tempat di mana tempat itu ada ramai orang baik. Kau belajar di situ, kau jadi orang baik, insya-Allah taubat engkau akan diterima." Dalam perjalanan, Mira, kan, dalam perjalanan tiba-tiba ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia meninggal. Kemudian malaikat orang kata berebut nak bawa dia masuk ke syurga ataupun neraka. Akhirnya diukurlah jarak dari tempat yang asal ke tempat yang baik. Mana yang lebih dekat? Hanya kerana sejengkal membuatkan ataupun memisahkan dia antara syurga dengan neraka. Nampak tak? Apabila kita keluar daripada toksik, persekitaran yang toksik, insya-Allah dia akan membantu diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, bad experience, pengalaman yang lampau. Tolong jangan terperangkap dengan pengalaman yang lampau. Sebagai contoh, cikgu, saya dulu UPSR saya teruk, takkan saya nak dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Cikgu, PT3 saya tak boleh. Cikgu, takkanlah cikgu nak harapkan saya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dalam SPM. Tidak, murid-murid sekalian. Saya nak beritahu kepada anda, apa yang telah berlaku, biarkan berlaku. Sekarang ini kita nak jalan ke depan, kita nak mencipta satu kejayaan yang baru. Sebagai contoh, kita bawa kereta, kan? Bila kita bawa kereta, cermin mana yang paling besar, Mira? Bawa kereta, cikgu? Ya, betul. Cermin depan, cikgu? Cermin depan lah yang paling besar, kan?
cermin pandang belakang ada 3 tapi semua kecil-kecil. Betul? Sebab itu murid-murid sekalian, kalau kita nak menempa kejayaan, kita boleh pandang belakang, tetapi jadikan perkara-perkara yang lepas itu sebagai pengajaran, bukan penghalang untuk kita berjaya. Yang keempat, bad system ataupun proses yang salah. Contohnya macam ni, katakan Mira buat kek, saya buat kek saya tak jadi, kek Mira jadi. Saya buat 2-3 kali, tak jadi juga. Akhirnya saya tanya Mira boleh tak saya nak resepi Mira, dan Mira bagi. Bila saya banding bezakan resepi saya dengan resepi Mira, baru saya tahu, oh rupanya saya tertinggal beberapa langkah dan akhirnya kek saya tak jadi. Bila saya tiru apa yang Mira buat, gunakan resepi Mira, alhamdulillah kek itu jadi dengan cantik dan sedap dimakan. Kan konsepnya sama murid-murid sekalian. Kalau kita mengulangi proses yang salah, setiap kali kita ulang proses yang salah, maka hasilnya juga adalah salah kan. Katakan saya ikut juga saya punya resepi, saya yakin resepi saya betul, tapi sebenarnya resepi saya salah. Akhirnya kek saya tak jadi. Betul. Jadi murid-murid sekalian, bila kita nak berubah, kita cari seorang yang berjaya, kita cuba tiru. Kadang-kadang orang tanya, cikgu, kenapa kita nak tiru? No, kita bukan meniru apa orang tu buat, orang kata apa, sikap dia. Tidak, kita tiru konsep dia. Katakan dia semayang tahajud, kita tiru. Katakan dia berzikir, dia bersedekah dan sebagainya. Yes, kita tiru yang itu. Kita tak boleh nak jadi orang lain. Saya tak boleh jadi seperti Mira apatah lagi tak boleh jadi seperti saya kan. Jadi kita tiru langkah-langkah untuk berjaya. Mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan berjaya. Yang seterusnya ialah bad reference ataupun rujukan yang salah. Bila kita memberi ataupun kita mendapatkan rujukan yang salah, maka hasilnya juga salah. Sebab saya teringat dulu saya nak menjadi seorang peguam. Kan, bila saya bertanya dengan senior saya yang menyambung pengajian di diploma undang-undang, saya tanya dia, susah ke? Dia kata susah. Aku ini hampir ditendang kan sebab aku tak mampu nak bawa. Tetapi saya lupa, dalam satu batch dia itu ada 4 orang yang ambil undang-undang, 3 berjaya, dia seorang sahaja yang tidak berjaya. Apabila saya mendapatkan rujukan yang salah daripada dia, akhirnya cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam lebur kan. Bukanlah nak menidakkan kuasa Tuhan, tidak, tetapi bayangkan kalau saya menerima orang kata apa, nasihat yang betul, saranan yang betul daripada orang yang betul, insya-Allah peluang itu akan ada. Yang last sekali, terakhir sekali murid-murid sekalian, ialah bad spiritual. Apabila hubungan kita dengan Allah buruk kan, apabila hubungan kita dengan Allah tak baik, maka kita akan jauh daripada Tuhan, kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid sekalian, ingat mental block ni kita cuba tarik daripada diri kita. Apa dia? Bad image, bad environment, bad experience, bad system, bad reference dan bad spiritual. InsyaAllah kita akan berjaya. Yap, penjelasan cukup jelas daripada cikgu. Kalau saya boleh tambah sikit cikgu, ada satu law yang dipanggil law of attraction. Betul. Apa yang kita fikirkan, itu yang akan datang pada kita. Jadi fikirkan baik-baik, katakan yang baik-baik, terutama sekali kepada diri sendiri. Kerana kata-kata itu ialah sebuah doa.